Pan ini dengan sama-sama kita bertakbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepada yang berbahagia saudara Saifuddin Nasution dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hormati saudara pengurusi majlis, Fadil Ustaz Nik Zawawi, di Pertua PAS kawasan Besut, dikasihi yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam se-Malaysia, berbahagia sahabat saya Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, yang dikasihi sahabat saya Datuk Ustaz Haji Husin Awang, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Terengganu, saudara saya yang berbahagia Tuan Haji Yahya Ali, Ketua Penerangan PAS Negeri Terengganu, rakan-rakan pimpinan PAS kawasan Besut, semua peringkat, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, rakan-rakan saya dari Partai Keadilan Rakyat, hadirin hadirat muslimin muslimat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, saya aturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya berpeluang hadir mengambil bahagian pada sesi ceramah yang memberi peluang untuk saya bersama dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dan Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian penganjur menjemput saya untuk mengambil bahagian. Saya minta maaf kelewatan tiba. Saya baru sampai dari Kedah Maghrib tadi dan terus hadir untuk sampai ke tempat ini. Alhamdulillah. Tumpuan saya malam ini ialah pada akhir ucapan, saya harap dapat berkongsi sama pertama beberapa maklumat perkembangan tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sekarang berada di Amerika Syarikat. Minggu lepas, selama 4 hari beliau berada di Australia di atas undangan Kesatuan Undang-Undang, undangan Majlis Islam Victoria, undangan dari Universiti Monash. Beliau juga berpeluang menemui pemimpin-pemimpin Dewan Perniagaan, Ketua-ketua pegawai eksekutif, Presiden Senat Australia, ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Datuk Bandar, dan pelbagai kelompok masyarakat. Saya nak berkongsi sama apakah intisari ucapan dan pemikiran beliau dan kaitannya dengan politik tempatan. Saya juga bercadang nak menyentuh sedikit, terutama apabila besok malam, hari Ahad, Television Australia akan mengadakan satu temu bual khas dengan Daulah Badawi. Rakamannya dah dibuat kemarin. Antaranya ialah komen Perdana Menteri Abdullah Badawi tentang Anwar Ibrahim yang dibuat di Canberra, Australia.
dilaporkan oleh Reuters dan besok siarannya oleh Kebadanan Penyiaran Australia. Antara lain, Perdana Menteri sebut, dia berpendapat Anwar Ibrahim akan kembali aktif dalam politik. Ianya cuma soal masa saja. Cuma Perdana Menteri tambah, sama ada rakyat nak terima atau tidak, terpulang. Cuma dia berpendapat Anwar masih lagi membawa lagu lama. Itu komen dia. Saya juga bercadang untuk berkongsi sama di antara banyak siri pertemuan di Australia selama 4 hari. Saudara Anwar juga ditanya tentang sikap dan pendirian dia terhadap Parti Islam se-Malaysia PAS. Ahli-ahli perniagaan, ahli-ahli politik di sana berpendapat sekaranglah masanya untuk saudara Anwar menjarakkan dirinya dengan Parti Islam se-Malaysia yang dikaitkan sebagai satu pergerakan yang ekstrim melampau. Apa pula reaksi dan jawapan Anwar terhadap soalan-soalan sebegini rupa? Kedua, saya juga berhasrat untuk memberikan sedikit pandangan tentang beberapa isu yang berkaitan dengan Islam mutaakhir ini, yang sebahagiannya disentuh oleh Ustaz Tuan Ibrahim, Tuan Man. Isu-isu ini diharap pada akhir saya berkongsi pandangan ini, ia dapat sedikit sebanyak membantu kita memahami tentang apakah sikap dan pendirian sebenar pemerintah negara kita terhadap isu-isu Islam ini. Akhir sekali, melalui perbincangan isu-isu ini, kita berharap sangat hadirin yang bersama kita malam ini akan dapat pula berkongsi pandangan dan maklumat ini dengan rakan-rakan kita yang lain yang tak dapat hadir malam ini. Kawan-kawan sepejabat kita, jiran-jiran kita, sahabat andai kita, kaum keluarga kita. Hanya dengan menyebarluaskan maklumat yang kita dapat melalui pentas-pentas ceramah seperti ini, yang akhirnya akan membantu rakyat lebih memahami dan membantu mereka untuk membuat pertimbangan terhadap pendirian dan sikap politik kita. Itu menjadi harapan kita. Hadirin yang dihormati sekalian, minggu lepas ketika di Australia, saudara Anwar Ibrahim muncul memenuhi undangan daripada pelbagai kalangan di sana. Antaranya majlis yang dituan rumahkan oleh Islamic Council Victoria ataupun Majlis Islam Victoria, satu negeri di Australia, yang dihadiri oleh imam-imam, pemimpin-pemimpin pelbagai agama dan ahli-ahli politik. Saudara Anwar ditanya tentang apakah pengajaran yang paling bermakna sepanjang 6 tahun dia di dalam kurungan. Dia menjawab, dia semakin memahami
nilai dan harga sebuah kebebasan. Dia juga dapat merasai dan menghargai pengorbanan rakyat di segenap peringkat di negara kita dan di luar sana. Dan dia benar-benar dapat memahami arti teman sejati dalam perjuangan. Dia sempat berkongsi sama ada di kalangan pegawai-pegawai polis semasa beliau ditahan yang sangat bersimpati dengan beliau. Mereka ini berjaga malam, bertahajud, mendoakan agar beliau dapat diberikan keselamatan. Dalam majlis yang beliau berjumpa dengan Presiden Senat, ahli-ahli Parlimen, ahli-ahli Majlis Perbandaran, Datuk Bandar, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, beliau ditanya tentang hubungannya dengan PAS. Jawab Saudara Anwar pertama, PAS ialah sebuah parti yang committed terhadap electoral politik atau politik berasaskan kepada sistem undi rakyat. Kedua, PAS adalah sebuah parti yang terbuka, yang boleh dibawa duduk di meja perundingan. Yang ketiga, Saudara Anwar tegaskan, meminta ahli-ahli politik di Australia agar jangan membuat penilaian berasaskan kepada sama ada radikal, ekstrim atau fundamentalis. PAS itu jangan dilihat dari sudut pakaian yang sebenarnya diwarnakan oleh pemerintah negara kita. Kepada pemimpin dunia luar, pemerintah negara kita menggambarkan PAS ini sebagai hantu. Sebab itu, apabila peluang mengadakan dialog seperti itu, mereka bertanyakan, kalaulah demikian gambaran rupa PAS yang dipahamkan oleh pemerintah negara kita ketika mereka mengadakan lawatan di luar negara, apa pula alasan untuk terus Anwar bersahabat dengan PAS? Jawapan Saudara Anwar dalam majlis bersama dengan Presiden Senat atau Dewan Negara, ahli-ahli parlimennya, ahli Dewan Undangan Negeri, councillors, ahli-ahli majlis dan Datuk Bandar, mayors. Dia menegaskan bahawa PAS sebuah parti yang committed atau bersungguh-sungguh terhadap politik berasaskan kepada kuasa rakyat. Sebuah parti yang mengambil bahagian dalam proses demokrasi pilihan raya. Walaupun sistem perjalanan demokrasi itu terlalu banyak kelemahan dan keraguan di sana. Tapi kita terus mengambil bahagian. Saya ikuti wawancara Tuan Guru Haji Hadi bersama BBC baru-baru ini, yang menjelaskan tentang bagaimana perjalanan demokrasi di Malaysia sangat lemah. Tak ubah macam pilihan raya di Zimbabwe, sebuah negara di Afrika yang kita tahu keputusan dia petang tadi. Robert Mugabe, kawan baik Dr. Mahathir, menang lagi. Untuk tahun yang ke-25 memerintah Zimbabwe. Baiknya Mugabe dengan Dr. Mahathir, dia buat rumah di Zimbabwe, Dr. Mahathir hantar kayu. Dr. Mahathir boleh bagi kayu, hadiah kayu balak untuk buat rumah Robert Mugabe. Dia menang tadi, petang diisytiharkan 120 kerusi parlimen, dia dah menang 69 melalui partinya ZANU-PF, mengalahkan parti pembangkang Movement for Democratic Change atau Pergerakan Perubahan Demokrasi, MDC, yang menang 35 kerusi. Mugabe kemudian boleh melantik 30 lagi ahli parlimen, menjadikan dia sudah dapat 2/3 majoriti. Pilihan raya yang menyaksikan demokrasi lawan diktator, yang menang ialah diktator. Kawan baik Dr. Mahathir. Mugabe buat rumah bagi kayu.
Ada rakyat di Terengganu, di Jabi, saya dipahamkan minggu lepas, buat rumah atas tanah yang diberi oleh kerajaan. Kerajaan UMNO hari ini boleh robohkan. Punya baik hati dan kasihkan rakyat. Saudara yang dihormati sekalian, biarpun perjalanan demokrasi terlalu banyak cacat. Kalau Zimbabwe lagi hebat. Anak saudara kepada Mugabe bertanding satu kerusi parlimen. Hari Khamis yang lepas, SPR Zimbabwe mengumumkan 14,182 keluar mengundi. Hari Jumaat kemarin dia umumkan keputusan, undi yang diperolehi oleh calon anak saudara Mugabe ialah 15,000. Undi yang keluar 14,182. Anak saudara Mugabe dapat 15,000. Jumlah keluar mengundi dia kata 24,000. Calon MDC pembangkang kata mana datang lagi 10,000. Ramai yang pergi ke tempat mengundi nama hilang. Ramai yang diugut oleh polis. Jentera kerajaan, radio, TV dan surat khabar digunakan sebelah pihak sahaja. Cerita ni macam kita pernah dengar. Dalam satu negeri di atas angin. 6,000 pemerhati antarabangsa mengikuti perjalanan pilihan raya Zimbabwe. Kesemuanya membuat laporan bahawa terlalu banyak penyelewengan dalam pilihan raya yang lepas. Tetapi Robert Mugabe mengumumkan bahawa demokrasi yang paling baik dalam dunia ialah demokrasi di Zimbabwe. Lupa saja. Diktator tak pernah mengaku kelemahan mereka. Sebab itu, ketika peluang bersama dengan pemimpin politik di Australia, daripada parti pemerintah dan parti pembangkang, Saudara Anwar menegaskan dengan terang bahawa sikapnya terhadap PAS adalah kerana PAS sebuah parti yang sentiasa mengambil bahagian dalam proses perjalanan pilihan raya. Yang ini ditegaskan. Justru itu, ketika dia berucap dalam persidangan Law Asia Conference di Gold Coast, Australia, sesi dia dipengerusikan oleh Ketua Hakim Australia yang dihadiri oleh hakim-hakim seluruh Asia, termasuk Ketua Hakim Negara Malaysia, yang menjatuhkan hukuman bersalah ke atas Anwar. Minggu lepas dia jadi peserta, dia kena dengar ucapan Anwar di atas. Dunia sudah terbalik, berputar sekarang. Satu ketika kamu di atas menjatuhkan hukuman, minggu lepas kamu terpaksa dengar hujah dan ucapan daripada orang yang kamu sendiri jatuhkan hukuman secara zalim. Hampir 700 pengamal undang-undang, peguam-peguam, hakim-hakim berkumpul di sana. Dan dalam majlis itu, Saudara Anwar menegaskan bahawa undang-undang mestilah menjadi alat untuk menghasilkan keadilan. Law must be an instrument to establish justice. Undang-undang mesti menjadi satu alat, satu instrumen untuk mewujudkan keadilan. Jika sekiranya undang-undang dipegang oleh tirani dalam politik, oleh diktator, pemimpin yang kejam memegang undang-undang, di situ tidak akan wujud keadilan. Pada akhir ucapan itu, seluruh para hadirin memberikan ucapan, memberikan penghargaan standing ovation kepada Saudara Anwar yang telah pun dilanyak lumat oleh UMNO Barisan Nasional sepanjang 6 tahun yang lepas. Manusia yang dilanyak lumat dengan segala macam pendedahan yang mengaibkan, hari ini sedang berjalan seantero dunia menceritakan dan berkongsi sama rupa dan wajah demokrasi di Malaysia. Sekarang dia sedang buat projek khas, diary penjara. The Prison Diaries. Diary dia hidup dalam penjara selama 6 tahun. Dia sedang menulis dan dijangka siap pada akhir tahun ini. Dia juga sekarang sedang menyiapkan satu projek tentang amalan demokrasi dalam dunia Islam. Satu pengamatan dari kacamata beliau. Dan beliau mengajar di Universiti Johns Hopkins di Amerika dalam tajuk Islam Asia Tenggara dan Dunia Islam. Itu kerja dia. Sambil dia berkongsi sama dengan masyarakat antarabangsa tentang rupa dan wajah Malaysia. Yang kalau kita buka radio, kita dengar radio, buka TV, baca surat khabar,
Kalau ada kenyataan daripada pemimpin Barisan Nasional di negara kita, tak ada kalimah lain melainkan seluruh dunia nak belajar dengan kita. Negara OIC nak belajar tentang Islam Hadari dengan Malaysia. Daula Badawi berada di New Zealand 2-3 hari lepas. Lepas ni nak pergi ke Australia. Dalam minggu ni dia akan berada di Australia. 2-3 hari lepas berada di New Zealand. Dia berucap bertajuk Islam Hadari di New Zealand. Dia memberi nasihat kepada negara-negara kaya dunia Islam mesti bantu negara Islam yang miskin. Di pentas antarabangsa dia minta negara Islam kaya bantu negara Islam yang miskin. Tetapi amalan parti dia dalam Malaysia, orang miskin punya tanah dia rampas. Dah tentu orang yang dapat tanah itu bukan toke kaya. Bukan tokoh korporat. Bukan orang berpangkat besar dan punya kedudukan. Tetapi parti yang kamu pimpin, parti kamu pimpin inilah yang tali barut kamu ada di Terengganu sanggup menjejak sama sekali prinsip keadilan. Rakyat yang memerlukan tanah pun kamu tegamak untuk rampas. Tapi di pentas dunia kamu berkokok, negara kaya mesti bantu negara miskin. Dalam rumah tangga kamu sendiri, rakyat miskin terus kamu zalimi. Ini rupa dan wajah sebenar pemimpin UMNO Barisan Nasional. Hadirin yang saya hormati sekalian. Kita berpendapat Saudara Anwar akan terus memainkan peranan di peringkat antarabangsa sesuai dengan peranan dia dan juga pengalaman dia selama ini. Alhamdulillah. Tapi yang menariknya kerana Daulah Badawi juga menjangkakan bahawa Anwar akan balik terlibat secara aktif dalam politik. Kepada Perbadanan Penyiaran Australia, Daulah Badawi menyebut, when the time comes, bila tiba masanya, then he will be back in politics. I'm sure he would. Bila masa sampai, Anwar akan balik semula secara aktif dalam politik. Dan yang ini saya pasti mengenainya, kata Daulah Badawi. Masalahnya katanya ialah Anwar terus memainkan lagu lama. Apakah lagu lama yang Daulah Badawi maksudkan? Kalau sebut Anwar, isu yang tak pernah putus daripada mulut dia ialah memerangi rasuah. Membantu rakyat yang miskin. Dia punya rekod tentang ini. Daulah juga bercakap tentang rasuah. Tapi saya nak bagi tahu kad kemajuan Malaysia yang diedarkan pada 9 Mac yang lepas oleh satu pertubuhan dunia. Dia ada 2 rekod buk tentang rasuah Malaysia. Satu oleh Bangsa-Bangsa Bersatu. Itu bulan lepas. 9 Mac baru ni ada satu lagi rekod. Saya baru semak tadi rekod rasuah Malaysia. Menarik. Rekod rasuah ini setelah ditemu bual expatriate. Expatriate ni adalah orang asing yang bekerja di Malaysia. Bukan orang Bangla, bukan orang Indonesia. Tapi ketua-ketua syarikat perniagaan, naib-naib presiden syarikat perniagaan antarabangsa yang menjalankan kegiatan perniagaan mereka di Malaysia. Mereka ini diminta memberikan komen dan maklum balas tentang amalan rasuah di Malaysia. Keputusannya diedarkan pada 9 Mac yang lepas. Pada tahun 96, kajian yang paling akhir tentang rasuah di Malaysia dibuat. Yang melibatkan negara Asia saja, bukan dunia, negara Asia saja. Singapura, Jepun, Hong Kong, Taiwan, Korea, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, semua ni. Nombor 1 paling bersih Singapura. Tahun 96. Tahun 2005, 9 Mac, Singapura kekal nombor 1 paling bersih. Jepun, nombor 2 paling bersih tahun 95. Rekod rasuah Jepun juga kekal nombor 2 pada tahun 2005.
Hong Kong, tahun 96, nombor 3 paling bersih. Tahun 2005, kekal nombor 3. Malaysia, nombor 4 tahun 96. Tahun 2005, nombor 7. Maknanya selepas Daulah Badawi jadi Perdana Menteri, ketua-ketua pegawai eksekutif syarikat, presiden syarikat, naib presiden syarikat asing yang berniaga di Malaysia mendapati bahawa khutbah dia nak memerangi rasuah membawa kepada Malaysia jatuh 3 anak tanda. Syabas dan tahniah. Luar biasa pencapaian ini. Dia boleh tipu rakyat biasa yang tak terdedah kepada maklumat di pihak kita, yang menganggap segala datang daripada saluran media pemerintah semua je benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Tapi buat rakyat yang terdedah kepada maklumat daripada kita, rakyat akan dapat mengetahui cerita sebenar. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bulan lepas juga mengeluarkan satu lagi laporan. Tahun lepas, 2004. Tahun 95, kedudukan Malaysia nombor 23 dari sudut rasuah 152 negara dunia. Nombor 23. Tahun 2004, Daulah ambil alih kerajaan ialah Oktober 2003. Sekarang ini laporan daripada Bangsa-Bangsa Bersatu tahun 2004. Tahun 95 Malaysia nombor 23 rasuah. Tahun 2004 nombor 39 rasuah. Bangsa-Bangsa Bersatu mengesahkan. Begitu juga laporan daripada ketua-ketua pegawai eksekutif. Malangnya, keadaan seperti ini tidak mendapat langsung liputan daripada media pemerintah. Sebab dia akan terus pukul canang. Kita nak hapus rasuah, nak hapus rasuah. Kita tak tanya-tanya. Kenapa selepas tangkapan Eric Chia, Kasitah Gadam dan 2-3 lagi ikan bilis, selepas pilihan raya senyap, sepi, tak ada apa dah. Rupa-rupanya terjawab apabila menantu Daulah Khairi ditemu bual oleh International Herald Tribune. Satu surat khabar antarabangsa. Bila ditanya oleh akhbar ini kenapa tidak ada lagi tangkapan ke atas pesalah rasuah, jawab saudara Khairi mewakili bapa dia. Katanya we. Ayat dia we, kita. Ya, kita membuat keputusan untuk tidak lagi menggali kes yang lepas. Kita nak melihat ke hadapan. Dia tak mau korek dah kes lepas-lepas. Dia cuma nak bertindak yang akan datang. Keputusan dia ialah, dia kata, tidak akan lagi korek kes yang lepas-lepas. Mereka akan hanya melihat ke hadapan. Ini merupakan jawapan bahawa sebenarnya tidak akan ada lagi tindakan ke atas pesalah rasuah. Rasuah merupakan lagu lama Anwar. Pada masa Daulah Badawi, lagu lama. Tetapi pada kita, masyarakat dan negara boleh hancur apabila pemimpinnya leka dengan amalan rasuah. Walaupun Daulah bersajak, bersyair, aku mencari Al-Ghazali. Aku mencari Asy-Syafi'i. Baca kisah Imam Ghazali. Saya baca satu kisah dia. Menarik. Al-Ghazali. Ya. Cerita Al-Ghazali ini. Dia lahir di Iran. Dia pernah jadi mufti kerajaan. Dia pernah jadi dekan Universiti Nizamiyah di Baghdad. Ketika zaman dia, Baghdad menjadi kota ilmu. Dia sangat dihormati oleh pemimpin negara. Dia menjadi mufti. Satu ketika di tengah-tengah kehebatan dia itu. Dia kemudiannya pergi ke Mekah menunaikan fardu haji. Dalam perjalanan balik, dia singgah ke Damaskus. Dia beruzlah di masjid itu. Dan dia menulis kitabnya yang paling masyhur, Ihya Ulumuddin, 4 jilid.
Raja menghantar utusan, apa gerangan kamu tidak kembali semula? Kamu kan mufti. Kamu kan dekan universiti. Kepada utusan Raja, Al-Ghazali menjawab, aku bosan melihat perangai menteri-menteri yang sibuk menimbun kekayaan di tengah-tengah rakyat yang masih ramai lagi miskin. Aku juga bosan melihat golongan ulama yang sanggup menjual agama demi kedudukan dan pangkat dalam jawatan dunia. Jawapan Al-Ghazali yang sangat tegas, dan sampai habis dia tak balik semula. Dalam kisah ini, dia tak boleh tengok, dia meluat, dia bosan, dia menyampah melihat perangai orang yang diberi amanah bergelar Pak Menteri tetapi sibuk menimbun kekayaan ketika rakyat bawah masih miskin. Kalau dolah nak mencari Al-Ghazali, cari semangat ini. Dia boleh jumpa dalam kisah ini. Hanya ada bersajak buat lagu ya. Mencari Al-Ghazali, mencari Asy-Syafi'i. Apa makna mencari Al-Ghazali? Perhatikan sikap dan pendirian dia. Hadirin yang saya hormati sekalian. Justru itu, apabila kita mendengar tadi sebahagian kupasan oleh Ustaz Tuan Ibrahim tentang banyak gejala yang sangat menjolok mata akhir-akhir ini. Tiba-tiba saja isu Islam menjadi Islam berada pada kedudukan yang sangat terhimpit dalam sikap dan pendirian kerajaan di tengah hiruk pikuk riuh gendah dikumandangkan lagu Islam Hadari ini. Dia mari Terengganu apa minggu lepas. Negeri Terengganu nombor 3 negeri yang paling miskin. Maknanya soal tanah, soal perumahan rakyat, soal pekerjaan masih menjadi tuntutan kepada kerajaan yang memerintah. Tetapi terhadap semua keperluan ini, dia cuma mengumumkan 200 juta taman tema Tamadun Islam. 200 juta. Tonton tahu kalau 200 juta ni buat rumah murah 25,000 satu unit, kita akan dapat 8,000 buah rumah yang boleh didiami oleh 8,000 keluarga. Tapi dia cuma boleh buat taman tema Tamadun Islam di Terengganu. Ini soal meletakkan keutamaan yang tak kena pada tempatnya. Sibuk nak rampah balik tak perbaharui bayaran tol tanah yang diberi oleh kerajaan lepas kepada rakyat. Kamu sibuk nak kenakan tindakan. Kamu tak mampu sediakan jawapan terhadapnya. Kemudian kamu fikir kamu telah menyelesaikan masalah rakyat dengan mengumumkan 200 juta taman tema. Taman tema atau apa yang dia dapat bantu pada rakyat. Yang kaya ialah kroni UMNO yang dapat kontrak buat taman tema. Itu kaya. Nasib rakyat, taraf hidup rakyat tidak berubah. Hadirin yang saya hormati sekalian. Berapa hari lepas juga kita dikejutkan. Ini lepas ke Jawi. Jawi 1000 disko tu kita ingat habis dah. Rupanya tak lagi. Anak Dola Badawi, Nori, sekumpulan badan bukan kerajaan, 200 individu buat tanda tangan, desak kerajaan, tubuh jawatan kuasa mengkaji balik enactment dan undang-undang syariah di Malaysia. Kajian tentang undang-undang Islam di Malaysia ini mestilah dihadiri oleh wakil-wakil pertubuhan wanita, wakil-wakil pelbagai kaum, Melayu, Cina, India, Kristian, Buddha, semua ni boleh masuk duduk jawatan kuasa untuk kaji tentang undang-undang Islam di Malaysia. Salah seorang yang menyokongnya, ada 3 menteri UMNO sokong. Azalina, menteri beliau, Rais Yatim, menteri warisan, Nazri Aziz, menteri Jabatan Perdana Menteri, turut sama menyokong memorandum yang dihantar oleh kumpulan ini. Kumpulan ini sama dengan yang hak baru ni di New York, Dr. Aminah Wadud
memecah rekod dunia. Dia seorang perempuan, dia baca khutbah, dia juga imam sembahyang Jumaat. Dr. Aminah Wadud. Saya tengok dia ni apa? Baca pernah dengar nama dia. Rupanya pada tahun 2001, dia datang ke Malaysia jemputan Sisters in Islam. Satu pertubuhan yang sekarang didokong kuat oleh Hindun Isri Daulah dan juga Puteri Daulah Nori Abdullah. Dr. Aminah Wadud datang memberi tafsir tentang ulumul Quran. Ulumul Quran. Mengajar tentang tafsir Quran oleh Dr. Aminah Wadud, anjuran Sisters in Islam di Petaling Jaya. Minggu lepas, Dr. Aminah Wadud jadi imam sembahyang Jumaat dan khutbah bersama makmum laki-laki di belakang. Kumpulan ini juga mendapat sokongan kuat oleh seorang lagi pengasasnya, rakyat Mesir, yang buka satu masjid di Belanda. Masjid untuk wanita sahaja. Orang laki-laki tak boleh masuk. Perhati tengok keadaan ini. Di Malaysia, ejennya ialah Sisters in Islam yang mendapat sokongan kuat daripada Isri Daulah dan juga Puteri Daulah. Beberapa minggu lepas dia hantar memorandum supaya diwujudkan jawatan kuasa. Nak kaji balik enakmen Islam, undang-undang syariah yang ada di Malaysia. Walaupun tak sempurna, tak lengkap, dalam keadaan tak sempurna, tak lengkap itu pun, dia desak supaya ditubuhkan jawatan kuasa oleh kerajaan untuk repeal. R-E-P-E-L. Repeal bahasa Inggeris, bahasa Melayu maknanya hapus atau mansuh undang-undang Islam. 3 Menteri UMNO tanda tangan. Azalina Rais Nazri. Kita nak bagi mesej kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dalam UMNO hak bawah ni, cawangan-cawangan, ketua cawangan JKK ni. Buat ni kawan apa pun. Tak tahu apa satu perkembangan yang berlaku di atas yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Kerana sokongan mereka di peringkat bawah lah yang menyebabkan pemimpin mereka biadab terhadap Islam. Mereka fikir mereka tak ada saham tentangnya. Kerana sokong mereka yang memberikan kekuatan pemimpin atas. Dia boleh desak tubuh jawatan kuasa. Islam ada, Kristian ada, Hindu ada, Buddha ada. Tujuannya kaji dan nak hapuskan undang-undang Islam. Yang anehnya polis tak bertindak. Buta kayu ke? Tunggu apa lagi? Kebebasan beragama dalam perlembagaan negara kita tidak memberi jaminan untuk mereka encroach atau memasuki wilayah agama kita. Dan kita juga tidak pernah, bahkan kita tak buat untuk kacau dalam urusan agama lain. Kamu nak menari singa ke? Kamu nak pikul kavadi ke? Itu urusan agama kamu dan kami jamin kamu boleh buat. Tetapi apa hak kamu untuk masuk campur dalam urusan agama kami? Sikap biadab dan sikap longgar UMNO terhadap agama bukan jaminan kamu boleh buat begitu. Hadirin yang dihormati sekalian, begitulah sikap dan pendirian mereka melayan agama Islam ini. Hanya kerana apa yang mereka katakan salah peraturan bila pegawai penguatkuasa Jawi bertindak ke atas mereka yang berpakaian menjolok mata dan juga minum arak. Mereka kata soal moral tak boleh dibuat undang-undang untuk mengawalnya. Tak boleh ada undang-undang kawal soal moral. Dia nak minum arak ke, dia nak telanjang ke, dia nak berzina ke, dia nak apa pun, itu soal kebebasan individu. Tak boleh ada undang-undang bagi mengawalnya. Inilah pendirian pasukan yang menghantar memorandum pada kerajaan yang 3 pemimpin UMNO memberikan sokongan. Ketua delegasi ini ialah Nori Abdullah, anak Daulah Badawi, pengasas Islam Hadari. Soal moral tak boleh ada undang-undang. Mereka lupa. Di negara orang putih sekalipun, atas alasan moral lah
maka mereka ada undang-undang tak boleh menzalimi binatang. Moral, akhlak terhadap binatang. Di sana ada undang-undang tak boleh bunuh atau zalimi binatang. Asas undang-undang ini ialah moral. Tak boleh menggugurkan kandungan. Asas kepada undang-undang ini oleh kebanyakan negara Kristian Katolik yang pemimpinnya sedang gering. Setakat petang tadi, dianggap sebagai hampir menghabiskan hayatnya. John Pope di Vatikan sedang sakit kuat sekarang ni. Seluruh gereja Katolik seluruh dunia sedang sembahyang mendoakan agar Pope pergi dengan tenang. Sedang buat rundingan nak cari pengganti dia sekarang ni. Ni sampai petang tadi. Tengah sakit kuat lagi. Pope umur 80 lebih dah. Kebanyakan negara Kristian Katolik ada undang-undang mengharamkan perceraian. Mengharamkan juga gugur kandungan. Asasnya undang-undang ini ialah asas moral. Tiba-tiba di Malaysia ni ada segelintir puak yang mendapat sokongan UMNO, undang-undang mengikat moral tak boleh diadakan. Cuba perhati tengok. Punya kelang kabut cara berfikir dia. Sebab itulah hadirin dihormati sekalian. Mereka akan terus melakukan perkara yang mencabar kedudukan agama kita. InsyaAllah, saya percaya majoriti umat Islam di negara ini akan terus berpegang mempertahankan kedaulatan dan kemuliaan agama ini, insyaAllah. Apa asas mereka soal moral tak boleh ada undang-undang? Ini saya terbaca satu buku ni. Peristiwa bagaimana dalam perjalanan Nabi kembali semula ke kota Mekah. Dalam satu pidatonya, ini pidato Nabi. Ya. Pertama, Nabi isytiharkan negara Islam, proklamasi negara Islam. Yang kedua, Nabi umumkan pembatalan segala macam tuntutan dan balas dendam serta segala bentuk kebangsawanan di masa lalu. Yang ketiga, Nabi umumkan pembatalan pertalian nasab jahiliyah. Yang keempat, Nabi tekankan tentang kesucian Kaabah. Yang kelima, Nabi terangkan tentang kedudukan wanita. Seterusnya, Nabi terangkan tentang hak kelompok masyarakat bukan Islam. Nabi terangkan tentang prinsip pengadilan. Nabi ceritakan tentang ibadah. Nabi ceritakan tentang hukum ekonomi. Dan antara yang Nabi tekankan juga ialah mengenai pakaian. Dalam pidato itu Nabi tegaskan juga terhadap dua macam cara berpakaian. Tidak seorang pun dari kalian membungkus dirinya dengan selembar kain yang masih memperlihatkan auratnya ke langit, atau kain itu tidak bisa memuat bahagian-bahagian tubuh maupun lekuk-lekuk tubuhmu, bahkan kamu bisa melihatnya. Soal pakaian Nabi tekankan bersama peristiharan tentang negara Islam, tentang ekonomi, tentang keadilan. Tiba-tiba negara Islam hadari yang dibawa oleh UMNO menegaskan bahawa soal moral, soal berpakaian tak boleh ada undang-undang. Kalau otak kamu. Itu kira kasar lah tu. Saya pun jarang tak pernah sebut pada otak ni. Malam ni terlepas lagu mana tu. Kalau Kedah cara tu kira lembut dah tu. Tapi kalau lembut cara orang Kedah, kasar cara orang Jertih, saya minta maaf lah. Tapi nak ceritanya, dengan tegang dalam pidato Nabi ketika masuk semula ke kota Mekah dalam riwayat yang panjang ini. Soal pakaian pun Nabi tekankan. Tiba-tiba yang ni nak jelaskan tak boleh. Kalau hari ini, dia boleh salahkan Jawi yang tangkap budak minum arak. Dia bolehkan salahkan Jawi yang tangkap orang berpakaian tak senonoh. Lepas ini kalau bulan Ramadan ada yang tak puasa kena tangkap, dia kata salah juga. Sebab puasa atau tidak hak individu. Jangan campur.
Kelak berlaku kalau ada perbuatan zina secara terbuka depan khalayak. Kalau ada pihak penguatkuasa ambil tindakan, dia kata tak boleh. Itu hak individu. Suka sama suka. Dia boleh sampai ke situ rupa dan wajah Islam Hadari ini. Dia boleh sampai ke situ. Tak heran. Beberapa bulan lepas saya tegaskan. Bagaimana soal rasuah makin teruk. Saya bacakan 2 laporan oleh Badan Antarabangsa tadi. Satu oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu. Satu lagi oleh Political Economic Risk Consultant. Satu badan perunding mengenai risiko politik ekonomi dalam sebuah negara. Buat laporan tarasuah. Kita pun teruk. Saya tertarik sidang parlimen beberapa hari lepas. Ahli parlimen rasuah MCA Cina menyuarakan dalam parlimen mengenai stesen TV Astro buat siaran langsung judi lumba kuda saluran 501. Siapa yang ada Astro di rumah, langgan Astro, jangan duk cuba-cuba langgan 501. Itu saluran judi lumba kuda. Ahli parlimen yang bangkitkan soal Astro tayang judi lumba kuda secara langsung bukan ahli parlimen Besut, tapi ahli parlimen MCA dari Rasah. Ahli parlimen Besut senyap sunyi tak bermain. Sebab menimbulkan soal judi kalau datang pada mulut ahli parlimen Besut akan menimbulkan kemarahan sang ketua. Kalau sang ketua marah, maknanya hayat politiknya tidak lama. Lebih baik beta diam. Yang bangkitkan soal judi dalam parlimen, tak ada seko pun daripada UMNO. Yang bangkit dari MCA, ahli parlimen MCA Rasah Negeri Sembilan. Dia kata Hong Kong pusat perjudian, tak ada TV siarkan siaran langsung judi kuda. Hong Kong pusat judi kasino, kerajaan Hong Kong kata tak boleh ada siaran langsung judi lumba kuda. Adapun negeri kita Islam Hadari, bukan saja rasuahnya parah, tetapi judi lumba kuda juga siaran langsung. Siaran langsung, tuan-tuan. Ini hebat, tuan-tuan. Ini hebat. Sekali lagi kita tujukan mesej ni bukan pada pemimpin UMNO atas tu. Buat ni tak boleh nak kata apa tak? Ni, kawan-kawan kita yang dengar soal kita, terutama dari kalangan UMNO. Kita tak marahkan mereka. Kita minta mereka nilai maklumat kita secara tenang. Perhatikan. Mesti ada keberanian untuk bersoal balas balik dengan pemimpin kamu. Bagaimana tak seimbangnya di satu pihak kamu nak bawa Islam, di satu pihak lagi kamu benarkan semua ini berleluasa. Rasuah teruk, judi teruk, arak. Sekurang-kurangnya, surat khabar The Nation Thailand laporkan 5,000 Tok Sami Buddha turun belarak jalan raya. Bantah sebab syarikat arak nombor 1 di Thailand, The Beverages Limited, nak senaraikan saham dia di Bursa Saham Thailand atau Stock Exchange of Thailand. Tok Sami belarak 5,000 orang bantah. Di Malaysia tak ada bantah pun. Guinness Stout, Carlsberg, hebat peniaga besar. Ini rupa wajah kita. Sebab itu hadirin dihormati sekalian, perjuangan kita ini menuntut kita turun menjelaskan kepada rakyat tanpa henti. Saya yakin, sekeras-keras hati mereka insya-Allah kalau kita sampaikan maklumat ini secara hikmah, secara berterusan, nescaya pada akhirnya akan dapat mengetuk pintu hati mereka. Kita banyakkan berdoa, Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami. Bukakan pintu hati jiran kami, sahabat handai kami, kawan-kawan kami, kaum keluarga kami. Buka pintu hati mereka untuk melihat kebenaran. Wa anta khairul fatihin, dan engkau lah ya Allah sebaik-baik pembuka pintu hati. Dengan kerja yang berterusan,
Kita mantapkan barisan kita bersama. Kita sampaikan maklumat secara hikmah dan bijaksana. Kita tentukan organisasi kemas dan tersusun. Saya yakin, saudara-saudara, akhir sekali dulang kemenangan akan menjadi milik kita dengan izin Allah, insya-Allah. Saya doakan mudah-mudahan kita dapat bersama lagi pada kesempatan akan datang. Saya gembira dan berbahagia dapat hadir malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat bertahan ketika hujan tadi terutamanya. Alhamdulillah dapat bertahan. Ya, itu cara orang Kedah lah syarah. Saya minta maaf banyak kalau ada salah terkurang. Nah, fisik saya kalau satu pentas yang Tok Gua jadi, saya anggap macam tak nampak dia di belakang. Kalau tengok dia di belakang jadi gemuruh. Gemuruh ni maknanya tangan berpeluh, ketiak berpeluh, lutut pun ketak. Gemuruh yang tak boleh dikawal ialah rebah kita. Pasti kita hormat pada orang yang lebih arif daripada kita. Sebab itu petua guru saya kalau nak bersyarah, anggap orang hak cerdik dari kita macam kita tak nampak dia. Jadi alhamdulillah sejam saya dapat bertahan insya-Allah. Tuan, saya gembira dapat hadir. Saya doakan mudah kita bersama lagi kesempatan akan datang. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Saifuddin Nasution yang telah menyampaikan ucapan kepada kita sekejap tadi. Oh, gagal kocek tu. InsyaAllah benar kalau setara ni. Kalau semangat setara ni insyaAllah benar. Atau ada istihar lagi gagal tu. Saya minta kepada petugas-petugas lah. Orang tak sabar dia nak bagi. Petugas-petugas supaya menjalankan kutipan derma. Saya gembira Dan kepada petugas tu, kutip biar banyak sikit, jangan cepat sangat atas mari. Biar cukup ada 100 riyal lah supik sore tu. Buat naik atas-atas ni. InsyaAllah. Semangat ni kita nak benar pula ni. InsyaAllah dalam pilihan raya akan datang kita nak benar pula. InsyaAllah kita sumbangkan kekuatan harta benda kita ini kita bagi kepada perjuangan Islam. Di samping kita mengharapkan sumbangan yang kita bagi ini akan jadi bekalan kepada kita selepas daripada kita mati insya-Allah. Teruskan orang-orang jual tu kiri kanan di tepi jalan tu, petugas-petugas saya rasa telah diagih merata-rata tepat, kutip sebanyak mungkin insya-Allah. Kita bising dengan kih ragu. Ni ragu pahala ni. Di samping itu, saya nak ada sebuah kereta WFW 5084. WFW 5084. Loceng dia bunyi semua. Alam kereta tu bunyi. Minta tuan punya kenderaan ini supaya ambil tindakan. Pengumuman yang kedua,